nak ajak saya sebagai suami ni tanggungjawab kat bini dengan tanggungjawab kat anak. Hang balik tak anak bini hang dekat mak hang, hang takkan ada tanggungjawab. Hang rata duk pi. Yang duk pesoh anak hang tu mak hang, dah bini hang tak larat, mak tu hang dah pesoh. Dah lah kentua tu pun sengit. Hang duk pitak pula anak bini hang tu, sengit pula lah kentua tu. Lah ni hang balik pesoh, bila hang pesoh baru hang tahu lagu mana bini hang tak lena malam sebab anak duk teriak. Baru hang tahu lagu mana bini hang payah nak mandi anak hang. Baru hang tahu lagu mana bini hang tak boleh lena nak nyusu anak hang. Baru hang tahu lagu mana bini hang tak boleh makan makanan yang enak dan lazat. Baru hang tahu menghargai isteri hang nak bagi anak ke hang seorang. Dia kata Tok Wan hang lu dia tak bagi dia balik rumah dia. Aku bela mak hang. Kita nak sambung pengajian kitab kita Jauharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub. Kita sampai kepada muka surat yang ke-30. Kita sampai kepada muka surat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hikayat adalah seorang lelaki terikat lidahnya daripada berkata kalimah la ilaha illallah. Tatkala hendak matinya, maka mendatang akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabdaannya, tidakkah ia sembahyang dan berpuasa? Kata mereka itu, bahkan sembahyang dan puasa ia ya Rasulullah. Sabdanya, adakah menderhakai ia akan ibunya? Kata mereka itu bahkan. Maka menyeru Nabi dengan ibunya, suruh ia maaf daripadanya. Maka enggan ia kerana menyebut ia akan maka enggan ia kerana mencabut ia akan mata ibunya. Maka menyeru Nabi dengan kayu api. Maka berkata ibunya, ya Rasulullah, apa ini? Sabdanya, aku hendak bakar akan anak engkau dengan api. Maka katanya, aku mengandung akan dia 9 bulan. Aku menyusu akan dia 2 tahun. Sabdanya, jika kesian engkau akan dia, engkau maaf daripadanya. Maka maaf ia daripadanya. Maka terlepaslah lidahnya dan berkatalah ia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hak ni cerita berlaku di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya terlupa dah cerita ni berlaku kepada kawan tu, nama apa saya terlupa dah. Dia ni tuan-tuan, ketika mana dia nak meninggal dunia, orang duduk keliling dia, duk ajak kalimah la ilaha illallah. Ajak, suruh dia sebut sebab nak mati. Tetapi dia tak boleh nak menyebut kalimah tu seolah-olah lidah dia ni terikat. Lidah dia ni ada benda yang ikat. Berat dia nak ungkap, payah dia nak ucap, terhalang untuk dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Lalu mereka pergi habaq kepada Nabi SAW. Zaman Nabi biasalah tuan-tuan, ada masalah apa, para sahabat dan umat pada waktu itu akan refer kepada Nabi SAW. Mereka akan main mengadu dekat Nabi. Macam biasa dia main habaq, ya Rasulullah, si fulan ni dia nak mati. Kami duk pergi ajak dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tak boleh nak sebut, dia tak boleh nak ucap, dia tak boleh nak ungkap, tak boleh. Lalu Nabi pun mai tengok. Nabi tanya soalan yang pertama, Nabi tanya, dia ni jenis orang masa hidup ni sembahyang dengan puasa tak? Nabi tanya. Nabi tanya hak dulu, dia ni sembahyang punya kaki tak? Dia ni puasa punya kaki tak? Dia berkata, ya sembahyang ya Rasulullah, ya puasa ya Rasulullah. Clear, satu bab.
Sebab tu nak abang kat balong, hak jenis tak jaga semayang, jaga. Hak jenis tak jaga semayang ni, jaga. Tuan-tuan, jangan duk buat semang pandai. Benda ni bukan jenis semang pandai, Pak Long. Hidup bolehlah nak semang pandai, dan mati ni jenuh menjawab, bukan dekat semang pandai, jenuh menjawab. Nabi tanya soalan yang pertama, dia ni waktu dia hidup, dia ni kaki semayang tak? Dia ni kaki puasa tak? Ya Rasulullah. Apa dia yang kita dapat poin ni yang pertama, tuan-tuan? Apa dia? Tak apa, tuan-tuan tak ada kitab pun tak apa. Janji poin ni ambil. Nampak kok mana kok belah kau dapat ni nak cari kitab payah. Kerak banyak. Kitab payah dia kata, Ustaz. Lain boleh. Ambil lu poin yang pertama, apa dia? Dalam hidup ni kalau kita mengabaikan perintah solat, dalam hidup ni kalau kita mengabaikan perintah puasa, takut, khawatir dan bimbang, ketika mana kita nak mati ni, tuan-tuan, lidah kita terikat daripada nak menyebut kalimah la ilaha illallah. Ini jaga. 5 waktu tolong jaga, puasa sebulan Ramadan tolong pelihara. Yang kedua, Nabi tanya dia, adakah dia ni menderhaka kepada ibu dia? Dia punya sembahyang clear, dia punya puasa clear. Nabi tanya soalan yang kedua pula, hubungan dia dengan mak dia ni lagu mana? Nabi tanya, macam mana taat ke derhaka dia kepada mak dia? Jaga. Hak duk ada mak bapak lagi, jaga, jangan derhaka. Kalut lagu mana pun Pak Long, mak bapak kena peduli. Susah kok mana pun kita, duit dekat mak bapak kena jolok. Kena jolok. Susah lagu mana pun jolok, tak banyak sikit tanggungjawab kita. Sesibuk mana pun kita, tak ada berjumpa kena call. Nak buat lagu mana? Mak pak duk KL, dia duk Kuala Lumpur. Tertukar. Selalunya mak bapak duk Kuala Lumpur, anak-anak duk KL, tuan-tuan ni tertukar. Mak bapak duk KL, tuan-tuan duk Kuala Lumpur. Mak bapak duk Kuala Lumpur, tuan-tuan duk Kuala Lumpur. Jenis Kuala juga ni. Telefon. Assalamualaikum mak. Assalam. Mak jangan apa abang ni? Alhamdulillah. Makan dah? Makan. Mak makan apa ni? Tak ada apa-apa hang ni, jamu ni lah. Dia beli nasi lemak ke darah 2 bungkus tu, kenyang sampai ke petang. Cukup. Kok mana kalut pun telefon, tuan-tuan. Ni saya duk ajak, tuan-tuan. Ni benda yang saya buat. Ni saya duk main abang kat Pak Long, ni benda buat. Kadang-kadang kalut Pak Long ni tak dan kita ni. Kelas main telefon. Hari ni macam mana? Okey tak? Okey, alhamdulillah. Makan apa dah hari ni? Pak dia kata tak ada apa lah. Makan gutu-gutu. Gutu-gutu apa dia? Dah mak hang masak mendatang pak, tak ada. Memang mendatang lah, tak ikan ayam, tak ayam daging, semua daging mendatang lah. Mak hang masak mendatang pak lah, aku sumbat 2-3 mulut kenyang sampai ke petang. Cukup. Tuan-tuan, orang tua-tua ni Pak Long nak. Saya ni muda lagi Pak Long, umur 32. Dia nak pergi mana Pak Long? Dia halah nak pergi ketua dah. Hidup ni bukan halah ke muda. Tuan-tuan dulu, tuan-tuan tahu tak bila naik umur 50 ni cepat terasa? Tahu? Dia mula pelik lah. Dia naik 30, dia naik 40, dia naik 50. 50, dia naik 60, dia kuih terasa. Dulu orang kata pergi mendatang bahawa tak ada apa. Lah dia naik umur 55. Dia lajak 56. Allah. Tak boleh silap sikit. Dia mudah terasa. Lah saya duk dengar orang cerita. Sampai satu masa dan ketika saya pun akan pergi tentu. Lah Pak Long dah pergi dah tentu. Saya cerita, Pak Long kata betul. Ada yang kata betul. Ada yang kata hang tak sembang lah. Hang tak sampai lagi. Hang sampai hang tahu. Dulu orang nak cerita kat kita ada bini, dah tak menikah, mana tahu. Duk kata kat mereka, hampa duk pergi beli barang, nak pergi shopping, duk kira dengan kawan. Kot nak bawa bini. Ada mereka kata, hang sembang cik, hang tak ada lagi, hang tak tahu lah. Kita kata tak bawa lah, Allah kita pun tinggal. Kita tahu kata shopping dengan mereka ni, 14 kali round tak tentu dia beli lagi. 6 kedai haram selai tudung dia tak beli. Kita satu kedai 6 benda kita beli. Betul tak Pak Long? Allah baru kita tahu Selasa dengan Khamis celah tu dah Rabu.
Dulu duk sembang pandai lah shopping lah dengan bini. Ada pun kata hang sembang cik, oi, hang tak kenal lagi. Alah kita tahu. Dulu kita tak ada anak. Saya bukan tahu orang cerita rindu ke anak. Dulu ni nak keluar minum benda bawa anak ambil. Hang tak ada perenggang anak. Alah baru kita tahu sayang ke anak tu lagu mana. Orang duk cerita Ustaz naik umur 60, 54, 55 ni Ustaz. Dia cepat terasa Ustaz. Tak tahulah dia hati ni betul-betul tisu lah cepat terasa Ustaz. Cepat terasa, tak tahu nak abang lagu nak cepat terasa. Lah. Tuan-tuan dah rasa dah lagu tu. Saya ada lagi. Tambah umur 70 tuan-tuan oi mak pak kita. Tambah umur 80 mak pak kita. Kita jekah ayam dia terasa. Bukan kita marah kat dia pun. Kita jekah ayam. Ayam ni pun terkedarah kerja ni bukan ada. Kita marah ayam. Dia kata aku tahu lah duduk main rumah 4 hari dah nak suruh aku balik. Bukan kena-mengena apa. Dah tak apa oi. Saya marah menentang ayam tu. Haram tu bukan ada kerja lain. Memang terkedarah. Dak jangan kata kat aku. Tak kena-mengena pun. Bukan dia kena-mengena apa pun. Jaga hati orang tua ni tuan-tuan. Hati orang tua ni jaga. Jangan bagi dia terusik tuan-tuan ni. Jagalah saya nak pesan mak bapak ni jagalah Pak Long. Mak kita seorang tu ya. Allah Ta'ala bagi hidup bukan lama kita nak khidmat dengan dia ni. Mak kita seorang tu ya tuan-tuan. Allah Ta'ala ambil pak kita tak ada dah. Lah tetapi sembang dengan orang yang kehilangan mak, yang kehilangan ayah. Dia ni ayah dia meninggal, abang kat dia hang cerita sama kat aku. Saya ada satu kawan tuan-tuan, Covid masa varian Delta tu ni. Ya, masa yang lepas duk mengamuk Delta dengan Alpha masa tu. Masa tu vaksin baru orang duk masuk. Dalam masa seminggu mak dengan ayah dia meninggal, selang 2 hari. Mak dia ni pergi duduk bulan Ramadan terlepas. Ni cerita ni Ramadan terlepas. Ni kita nak Ramadan bulan 4 ni cerita Ramadan terlepas. Duk pergi duk tadarus dekat surau apa. Tak tahu celah mana kena Covid, balik swab, penat apa semua. Masuk pergi hospital, mula-mula mak dia belum meninggal. Selang 2 hari mak dia pula meninggal. Sekelip mata. Sampai lah ni dia tak apa nak boleh terima lagi. Tengok aku teriak, tengok Ali teriak. Kita ni Pak Long, Allah Ta'ala bagi lagi mak kita ada. Allah Ta'ala bagi lagi pak kita ada. Dalam masa tu Allah Ta'ala uji pula mak kita sakit. Saya nak abang, kalau ada di kalangan kita yang mak dan ayah dia sakit, anggaplah itulah kunci syurga yang Allah Ta'ala nak bagi ke anak-anak ni. Siapa yang nak berebut ambil kunci syurga tu? Mak dia sakit tuan-tuan. Ada orang Allah Ta'ala tak uji dia begitu. Mak dia sihat apa semua. Kita ni mak sakit. Anggap tu kunci syurga Allah Ta'ala bagi ke hang. Belah mak hang, belah pak hang. Kunci syurga yang Allah Ta'ala bagi ke hang. Lama mana Pak Long? Lama mana? Dah Allah Ta'ala ambil balik ayah kita, dah Allah Ta'ala ambil balik mak kita. Tak ada siapa dah kita nak belah lagu ni tuan-tuan. Tak ada siapa dah kita nak belah. Tu Allah Ta'ala bagi kunci syurga dekat hang. Hang nak ambil ke hang tak mau ambil untuk masuk dalam syurga? Dia ni tuan-tuan, dengan mak dia buat tak peduli. Lalu Nabi SAW pergi jumpa dengan mak dia. Nabi kata dekat mak dia ni, hang maafkanlah anak hang ni. Saya tadi duduk teringat, dia duduk cari balik nama kawan ni, dia tak main. Tak duduk teringat, dia duduk tangkap tu tak lepas nama tu. Lupa cerita ni masa mengaji sekolah menengah dulu ni duduk baca dah. Nabi kata dekat ni, maaflah anak hang ni. Nabi kata, wahai si ibu, anak kamu tu sedang nak balik bertemu dengan Allah. Maafkanlah segala kesilapan yang dia buat.
Anak kamu ni ada menggores hati kamu. Anak kamu ni ada buat benda yang kamu terasa. Anak kamu ni ada buat dalam satu tindakan yang kamu ni kecil hati. Maafkanlah dia. Lalu mak dia ni ringkas cerita tak mau nak maaf dia. Mak dia tak mau nak maaf. Nabi kata tak apa, kalau hantar maaf, Nabi suruh sahabat ni pergi ambil kayu api. Nabi kata pergi ambil kayu api, Wak mai kayu api ni. Mak dia tengok-tengok, mak dia kata ni nak buat apa pula lah kayu api. Nabi kata hang tak mau maaf anak hang kan? Aku nak bakar anak hang, Nabi kata. Pasal hang sedang menyeksa anak hang tu nak mati, nak muncap tak boleh. Tak apa, aku bakar anak hang selesai. Mana ada mak yang sanggup anak dia dibakar. Kita yang jadi mak dengan pak ni tahulah, sayang ke anak ni tahulah tuan-tuan ni. Sayang ke anak ni tahulah. Dulu waktu budak-budak ni kita ada dengar cerita boleh ke? Kita duk kata ni murung lah. Saya dulu duk dengar cikgu-cikgu duk ngajak nak kelas. Kamu kena taat ibu ayah kamu. Ibu ayah ni kalau tengok kamu sakit, seolah-olah dia nak ambil sakit tu kepada dia. Sihat dia bagi ke kamu. Kita duk korek cikgu kata cikgu ni duk kencing tengah hari. Kita tak tahu. Sebab kita tak ada anak. Bila ada anak tengok anak duk demam baru tahu. Cik oi, kalau boleh demam tu buat main kat abah. Abah nak bagi sihat abah ni kat hang. Benda yang saya orang Kodian kata cannot brain. Tak boleh terima ni dulu ni. Orang Kodian ni dia banyak duk guna ni. Orang Kodian cannot brain dia tak. Apa dia yang saya tak boleh terima dulu ni? Pak kita ribah rotan kat tengah belakang ni. Bengkok badan. Bukan bengkok rotan. Badan bengkok. Saya dulu ni nak kata buah benda, nak kata baik sangat benda. Kira hari Sabtu ni, kira abah buat undang-undang jangan duk keluar mana. Saat kita tepi mandi sungai, kita budak-budak tuan-tuan ni. Jenis kok dia ni pula darah pahlawan ramai. Pergi mandi terjun sungai, naik pokok gulima terjun. Masa tu mana ada tuan-tuan nak pergi mandi kat mana tu? Mana ada Bukit Merah Lektor Resort? Bukan duk ada cinta sayang apa tu dekat Sungai Petani, Taman Tema ni bukan ada ni. Taman Tema kami lu gua rabah kok dia. Naik pokok 5 terjun. Berenang timui pak di depan. Dia kata hang balik. Hang balik. Kita nak buat apa? Tunduk timui tepi tu balik. Sambil duk kayuh gerek balik tu, duk fikir dah aku sekali nak kena apa ni, nak terima apa pula pangku tengah belakang. Sampai rumah dia ribah rotan tu. Melengkoi aku tu dia. Dia bubur ni. Dia bubur. Mak tak kata apa, dia ribah cukup-cukup. Oh pak saya jangan duk kata lah dia okey oh dulu cungi. Wiap. Kira saya tidur malam tu ni tidur nerak. Mak duk main duk berubat. Jangan duk pi mandi dah tentu ni babah hang rotan ni bab dia sayang. Saya cukup tak boleh terima waktu tu. Ribah aku serat mampu kata saya. Betul tak? Tuan-tuan tu ingat. Saya 2 kali saya kena digang dengan dia. Saya ingat kali pertama kes mandi sungai. Kali kedua saya balik cerita kat dia, kata cikgu tampak saya di sekolah. Tapi saya betul cikgu tu salah. Duduk dalam kelas, budak tepi saya tu duduk ingat saya duduk tulis. Cikgu tu dia duduk mengandung. Cikgu kelas kami ni keluar, dia duduk ngajak kelas sebelah. Saya ingat masa tu saya darjah 5. Kita duduk tulis ni. Tulis dia budak ni duduk ingat duduk gelak. Dia dengar dia masuk tu dia sepak saya, budak tu tak kenal. Cikgu perempuan duduk tengah mengandung. Dia bubuh ni berdesi. Saya pun makik, dia kata cikgu saya tak ingat, ya ingat dia. Dia kata kamu menjawab pang sebelah lagi. Saya betul cikgu ni salah, saya kata. Balik abang dia, isu tak mau pergi sekolah dah. Dia kata awak cikgu tubuh penampak. Dia kata dah lah tak betul, orang dia ingat. Pak saya ambil rotan ligan, kena kali kedua orang tak. Mak tu main bubur tak? Jangan duk balik cerita apa ni baba buat ni sebab dia sayang kan. Cukup tak boleh terima kata. Sayang marah.
Kita fikir cara budak-budak. Sayang marah. Lah baru tahu tuan-tuan. Bila kita ada anak, lah kita marah anak kita tu sebab apa dia? Sebab kita sayang kat dia. Lah kita habaq pula kat anak kita ni. Pak marah hang ni, pak sayang kat hang. Dia pula tak boleh terima. Tuan-tuan faham tak? Saya nak buat apa ni? Allah tuan-tuan jangan cuba muka hati. Saya tak mengajak lama kambing kurma kita tak habis Saya lebih faham daripada tuan-tuan. Buat muka lagu hati lagu tu. Dalam ni tuan-tuan tak kenduri kurma. Betul tak tak Ibrahim? Kalau buat kenduri kurma orang ramai, betul tak? Kalau buat kenduri karipap dia kurang. Nak bagi ramai setiap bulan je kurma kambing. Jangan buat hati saya nak mangti awal malam ni. Sebab saya berjanji dengan orang pukul 10 dia ada orang nak main ke rumah. Kita ni dulu cara fikir. Lah bila kita lalui tahu dah. Yang kata sayang ke anak ni lagu mana. Yang kata kasih seorang bapa dan mak kepada anak ni lagu mana. Nak tiba-tiba Nabi kata dekat dia, aku nak pergi ambil kayu api, aku nak bakar anak hang sebab anda mau maafkan dia. Lalu mak ni kata apa dia? Aku mengandung akan dia 9 bulan. Janganlah ya Rasulullah. Aku nak abang kepada kamu ni. Aku mengandung dia 9 bulan. Duduk dalam perut aku ni 9 bulan. Bukannya senang cerita mengandung ni. Tanya maklum-maklum belakang terai ni. Bukannya senang. Kita tak ada masalah maklum ngandung kat 3 tahun dah haram tak beranak. Perut sama naik dengan bini dia. Pergi klinik, doktor pula tak bawa spek mata. Pergi duduk, tekak kat perut dia. Tidak ada pergerakan. Doktor kata, memang tak bergerak dalam perut aku. Bini aku yang mengandung. Doktor silap, tapi doktor tekak. Perut sama naik dengan bini. Mak mengandung 9 bulan. Tuan ingat senang. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wahnan ala wahnin. Susah atas susah. Orang perempuan mengandung ni susah, derita, sakit. Sebab tu lepas buat perangai sikit biar pi lapat longoi. Mula-mula seronok. Mak orang test, pregnant test tu. Lah semua pakai duk pregnant dengan kita kali. Dia kena cek COVID lebih kurang lagu tu pula. Beza lepas boy yang kencing, kita boy yang liok. Tak naik dua lain. Allah, nak sebab tak sebab, nak teriak tak teriak gembira. Tapi COVID kalau kena muka kecut. Tak naik dua lain, kecut muka. Ngandung lain. Tengok naik balik tunjuk kat laki dia. Allah, laki dia tengok ambil peluk teriak tak sanggup. Bini dia mengandung. Kandung syok. Tuan ingat lagi saat tuan-tuan? Ingat belum? Saya bini saya habaq kata dia mengandung pukul 3 pagi duduk lena. Dia rasa tak sedap, dia mimpi apa tadi, dia mangkit teh naik dua lain. Pukul 3 pagi kita duduk lena tengah bini gerak, abang dua lain. Tak mengantuk terus. Terus keluar tengok bilik, nak buat bilik anak, seronok. Oh seronok dia apa mengandung, perut kuih besar. Dia mula. Dia duduk tengok yang tu tak nampak. Mula dia duduk cari pala lutut tak jumpa. Ibu jari nampak lagi, perut duduk lindung. Sampai tu tahap perut kuih besar, ibu jari pun tak nampak. Tidur duk angkat kaki lagu tu. Tanya, buat sayang. Dia kata kat seminggu lah tak tengok jari, dia kata. Lepas tu dia duk buat mengidam. Pak Long ingat lagi Pak Long ngidam. Tak apa ingat Pak Long nak cari Pak Long baru lah senang. Nak imbau balik benda tu dia buat mengidam. Ngidam masa tu dia kerana nak makan. Mula dia kerana tak mau makan. Lepas tu dia kerana nak makan. Mula tak lalu tak yang tu, tak lalu tak yang ni, tak lalu tak yang tu, tak mau. Bau yang tu tak boleh, bau yang ni tak boleh. Lah kali dengan bau-bau kita tak boleh. Abang boleh tak tidur bilik sebelah, rasa nak termuntah bau abang dia kata. Tidur bilik sebelah kat 2 bulan. Lepas tu dia mau makan pula dah. Bawa dia berjalan, berhenti buah minyak petrol pun dia minta bungkus minyak petrol RM2 dia nak minum, sedap. Hak tu jadi kau belah kami tu. Maklum tu dia duk mengidam nak makan buah merah. Laki dia baru balik pendang tu, keng belah pida tu, cerita. Balik abang, nak buah merah abang. Laki dia kata merah apa ni, bukan musim merah. Dia kata cik tengok pokok belakang rumah tu ada sebiji ujung pucuk tu. Laki baru balik bendang.
Dia duduk kat belah pida. Baru balik benda. Bini mengidam. Orang tua pula kata dengan duk bagi dia mengidam dengan anak. Banyak dia tak berhenti. Kawan baru balik benda. Buang seluar apa pakai kain cuki nak ragas buka merah. Panggil anak dia jahanam duduk kat bawah. Pak tiba hang sambut kita terjun masuk dalam parit mak hang nak makan. Duduk mengidam duk bawa adik hang. Standard lah orang kampung pakai kain cuki sepeda tak pakai. Sebelum nak ragas buka merah tu cucuk rokok dia. Duk pintai rokok dia duk kemut rokok dia pun naik bawa galak. Duk tiba tak kena. Duk zat angin mai, angin tengah hari mai. Uyum angin mai, habuk rokok masuk dalam hidung. Duk teh bujuk merah. Tarik, piang tu kenjukin tertunjuk tuan. Anak duk bawah kata yang abah duk tiba atas bawah pada 2 biji dia kata. Mak punya mengidam. Betul tak malu? Ngidam ni tak tahu nak apa. Teruk tuan-tuan, nak boleh ke seorang tu teruk. 9 bulan, tang mana dia pi anak akan teman. 9 bulan. Duk pegang perut. Duk sorang-sorang dia duk sembang dengan anak. Nanti keluar jadi anak soleh tak? Jadi anak yang jadi penyejuk mata mak bapak tak? Dia duk cakap. Nak beranak tu pula seksa pula kali yang kedua. Mengandung tu seksa dah. Himai pula yang kedua nak beranak seksa pula. Hak kita duk sembang pandai kat luar. Hak bini duduk dalam bilik bersalin, duduk bertaruh nyawa. Nak boleh seorang tu dia dua ya. Tak mak jalan, anak jalan, ataupun dua-dua jalan, ataupun dua-dua selamat. Hak kita duduk luar duduk sembang kemah. Anak nombor 6 dah beza lah keturunan bagus. Nombor 6 dah. Hak bini hang nak mampu duduk ke dalam tu. Cukup tak guna lelaki lagu tu. Saya masuk teman bini saya beranak. Saya teman. Tengok dia tu punya susah, punya sakit, punya derita. Nak bagi cahaya mata ke kita seorang. Bini saya kata dah jangan duk tinggal anak dia masuk dalam bilik bersalin. Masuk 4 jam duk melungut tak mau nak keluar anak. Duk sakit dia kata abang tu abang ni macam nak terberak abang. Oh kacau nak terberak pula dah. Kita pun beranak pertama. Abang tu ni bini dia nak terberak bagi dia berak atas tu. Saya kata siapa nak pergi duk kait pula lagi. Dak tak dia nak terberak tu dia nak beranak. Lah tu memang saja nak terberak. Oh baru tahu. Oh dia nak buat keluar seorang tu pun Allah tuan-tuan oi. Sebab tu lah Pak Long Allah Ta'ala tak bagi kuasa mengandung dan beranak tu kat kita. Mau tidak mampu. Boleh pecah hospital. Bayang kalau kita boleh beranak dan mengandung. Mampu. Huduh tuan-tuan. Dia bila dia boleh beranak, dia kena mengandung. Bila boleh mengandung, maknanya kita boleh main period. Tuan-tuan bayang. Papan kenyataan JK Masjid, pegawai masjid ni ada. Ustaz Ibrahim cuti period diganti oleh betul orang lelaki. Lah tu betul kan? Mana Ustaz Ibrahim? Pak Arya tak nampak period kan? Tak boleh main masjid. Uduh tuan-tuan, sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kat kita berandung beranak. Allah. Tuan-tuan bayang ustaz-ustaz mengajar ni baru lepas zalin. Tuan-tuan bayang. Mana ustaz tak main mengajar baru zalin. Pergi ziarah dia, rambut tu ciam budak sejuk penuh kat badan kan. Baru lepas zalin. Pelik sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kat kita mengandung. Dia pelik tuan-tuan. Tuan-tuan bayang buat zalin tu kalau kita semua duduk. Buat zalin tu kita semua duduk. Nak pula kira rokok daun pula duduk jatuh. Perut seorang-seorang besar duk pintai rokok daun. Hang bila tak tahu duk tunggu dia nak keluar baru buka 3 inci dia kata. Duk tunggu dia buka banyak lagi. Dia minta hisap rokok daun kat atas kereta tu. Dia pelik tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kat kita sakit mengandung apa. Sakit gigi pun ayam syahid kena tembak. Mujuklah polis keselamatan abang dengan duk tembak ikut dan. Ayam ragas tak bumbung tu kena tembak mampu sebab tuan rumah tu sakit gigi ya.
Nyut-nyut. Lu bayangkan sakit nak beranak. Beranak dengan tumpah darah. Lepas tu dah selesai dah. Dia mengandung tu dia dah susah dah. Dia nak beranak tu dia susah pula. Dia mai pula ketiga. Waktu mana yang susah tuan-tuan? Duduk dalam pantang nak bela anak. Saya bila bini saya beranak, ayah saya panggil saya. Dia panggil saya, dia kata, ni aku nak abang kan hang dengar. Ada apa-apa? Bini hang beranak, rumah mak mentua hang jangan bagi balik. Rumah aku pun hang jangan duduk balik. Balik zat-zat tak apa. Duduk rumah abang. Saya jadi kecil hati waktu tu. Bini kita nak mengandung, pak tak pergi balik rumah kita, rumah dia tak mau bagi balik. Rumah mak mentua dia tak pergi balik. Mesti apa gamak cakap lagu tu. Hang bela dulu. Dah hang dapat jawapan, nak cerita kat aku. Nak balik zat-zat semalam dua tak apa. Jangan duk main duk bagi tak bini hang kat rumah aku dah. Jangan duk balik tak bini hang kat rumah hang. Hang bela. Saya jadi kecil hati tuan-tuan masa tu. Saya berhenti ceramah 2 bulan. Duk mesoh, saya kena masak. Saya kena bakar tungku. Saya kena mandi anak saya ni. Sampai bini saya habis pantang baru saya jumpa jawapan dia. Saya telefon dia, bapa. Awak. Jadi kau nak tak ada apa, dan abang hari tu bapa kata tu dah jumpa jawapan mai cerita. Tang ni amai. Saya pergi cerita kat dia, tuan-tuan tahu dia nak ajak saya apa dia? Nak ajak saya sebagai suami ni tanggungjawab kat bini dengan tanggungjawab kat anak. Hang balik tak anak bini hang dekat mak hang, hang takkan ada tanggungjawab. Hang kata duk pi. Yang duk pesoh anak hang tu mak hang, dah bini hang tak larat, mak mentua hang nak pesoh. Dah lah kentua tu pun sengit. Hang duk pitak pula anak bini hang tu, sengit pula lah kentua tu. Lah ni hang balik pesoh, bila hang pesoh baru hang tahu lagu mana bini hang tak lena malam sebab anak duk teriak. Baru hang tahu lagu mana bini hang payah nak mandi anak hang. Baru hang tahu lagu mana bini hang tak boleh lena nak menyusu anak hang. Baru hang tahu lagu mana bini hang tak boleh makan makanan yang enak dan lezat. Baru hang tahu menghargai isteri hang, nak bagi anak hang seorang. Dia kata Tok Wan hang lu dia tak bagi dia balik rumah dia. Aku bela mak hang. Dia kata hang bela, hang akan rasa tanggungjawab dekat anak hang. Saya rasa ada tuan-tuan ni. Lah anak tuan-tuan bila beranak balik hantar menantu kat rumah mentua. Yang dia malam-malam duk pergi menyemang di kedai kopi. Anak tak ada apa kita, anak pak orang tak ada apa. Memang tak ada apa. Bini hang nak mampu duk bela anak. Dia hang tak memang pandai di sangkok. Kita 6 orang tak ada masalah. Relax lah. Bini hang lagu mana Allah. Nak saya pula tuan-tuan 6 bulan duk kira nak teriak tengah malam, teriak amboi. Biar tak ada ayat dah nak baca amboi, tak mau nak dia. Habis ayat dah. Bini saya kata abang baca lagi, habis ayat dah baca dia kata. Amboi, pukul 1 pagi dia jaga, pukul 6. Pukul 6. Raba Putin tak jumpa dah nak sumat mulut dia. 4 bulan. Lah kali buat penyanyian dengan bini dia. Malam saya lena, pagi dia lena. Seminggu. Lepas tu saya lena malam pagi, dia pula lena malam. 6 bulan. Hikmah dia saya jumpa, anak jadi rapat dengan kita. Anak jadi lain dengan kita. Dan kita pun tahu derita seorang isteri ni. Saya sembang ni, saya pun baru menikah 8 tahun dah baru. Anak pun baru seorang. Ni baru nak masuk 2. Tahulah derita jaga anak ni lagu mana? Derita jaga anak. Tuan-tuan ingat tak lenguh ke badan isteri kita duk menyusu. Oi, kesian kat depa, tuan. Gaya nak dena anak. Selak baju pegang betul senguk-senguk. Anak pun diam dia tak, anak apa dia gaya nak dena pak pula, nak nenek mangkit pula mak ni tuan-tuan. Tu yang kata wahnan ala wahnin ni. Derita. Tiba-tiba Nabi duk minta dekat dia nak bakar anak dia. Jangan, dia kata aku mengandung dia 9 bulan.
Aku menyusu akan dia 2 tahun. Teriak mak ni, Nabi nak bakar anak. Dia mak tu, Nabi kata, kalau hang tak mau, hang maafkanlah kesilapan dia, dosa dia tu. Maafkanlah. Dia kata, tak apalah ya Rasulullah, kalau itu yang kamu minta, aku maafkanlah dia. Dia kata, maka terlepaslah lidahnya dan berkatalah ia, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan telah menghikayat oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala bahawasanya ada seorang lelaki wukuf di Arafah. Dia wukuf di Arafah dan adalah pada tangannya 7 batu. Dia nak buat apa dengan batu tu? Meletak jumrah. Maka berkata ia, ya ayyatuhal ahjar ishhaduli anni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakni, hai segala batu, saksi olehmu bagiku bahawasanya, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dia kata dekat batu tu, dia ambil 7 biji batu nak melentak jumrah. Itu simbolik tanda bahawa persekentaan kita, permusuhan kita secara abadi dengan syaitan. Tu tuan-tuan, dia pergi kutip batu ni, tuan-tuan bawa siap daripada Malaysia, batu sungai besar-besar tu, buah penimbang tu, sampai geng kapal terbang tak kira ni. Tak tu kata ni Pak Long apa yang berat sangat. Dia kata nak pergi tengalong setan, nak pergi tengalong setan bunyi pun. Pak Long ni kutip batu tanah. Dia kata ni buat main batu daripada Kuala Pai kemas sikit besar. Dia kata elok lah, nak pergi tengalong setan. Tu duduk 7 dia pergi, dia kena nak tengalong setan. Pergi umrah pun dia kena nak tengalong setan. Orang kot dia pergi daftar umrah kat saya. Dia kata kita nak berangkat berapa bulan Ustaz? Saya kata berangkat lebih kurang 12 hari bulan Disember dah dulu. Kira sampai tu 13 lah Ustaz. Dia kata nak pergi tengalong setan hari apa? Saya kata awalnya, mana ada tengalong Pak Long, bukan buat haji ni, buat umrah. Dia kata pergi tengalong pergi, dia tak ada halang-halang pergi. Orang melentak jumrah boleh dia nak tengalong setan. Tak cukup batu, selipar pun naik atas kepala Ustaz. Dia kata celaka mendatang setan ni, cabut selipar-selipar penuh. Tuan-tuan pergi tengok, macam-macam duk ada. Kain serban geram. Natang setan dia pergi. Tak kena setan, kena kepala kawan. Darah tuan-tuan. Ni yang kata orang Melayu ni hang jangan buat main. Orang Melayu ni hang jangan buat main. Orang Melayu ni ada benda sensitif tuan-tuan. Dia masjid tak pernah main, tapi orang pitak lah darah ke kepala babi dekat masjid, dia cukup marah. Ingat dulu ni, dia lempak kepala anjing dalam surau ni mana tu, ingat? Pitak kepala babi cukup marah. Dia kata aku cukup pantang orang ni kalau duk main duk hina masjid. Padahal dia masjid pun tak napi. Dia masjid pun tak napi, hanya jangan duk main kat dia tuan. Dia kata orang ni kita, orang Melayu ni cukup hebat. Quran haram tak dia baca, tapi kalau orang tak Quran lebih kurang, cukup bagus lah. Bagus. Mayang tak, tapi hamba tutup masjid dia ingat. Dia mayang tak. Dia mayang tak, hamba tutup masjid dia cukup ingat. Telefon kita, elok lawan tak. Bila masjid orang tak boleh masuk. Kita kata saya pun pergi masjid, muka abang tak nak nampak. Saya memang tak nampak, tapi kalau tutup saya marah. Dia kata. Ni tambah bulan Ramadan pula. Dia masjid tak nak pergi Ramadan yang dia main. Tiba-tiba hampa duk kata pula Ramadan ni kes duk naik, dia juga hangat. Ni orang Melayu tuan, ni orang Melayu. Orang Melayu. Saya pernah satu ketika depa ajak pergi jumpa di satu tempat. Pot budak-budak ni duk kedarah dadah ni. Pergi dakwah lah saya dengan tablik ni. Masa tu tablik ni dia keluar. Saya keluar tablik 3 hari. Tak mahabak kampung mana. Saya ada rakaman ni. Geng tablik tuan-tuan. Jumpa semua, dakwah semua. Saya pun ikut mereka. Pergi satu pot tu memang mereka duk kedarah dadah. Duk kedarah dadah. Ada yang duk isap ganja, ada apa.
Hak jenis duk cucuh tu dia panggil apa tu? Bukan heroin apa tu? Heroin ke apa dah jenis cucuh tu. Dia sedap. Oh, khayal satu macam. Kita pun kata insya-Allah lah, kita kalau jaga solat, semua benda Allah Taala jaga. Dia ni duk kena dadah, dia boleh cerita bab tauhid kat kami. Dia pening. Dia kata, ustaz tahu tak apa dia tu hakikat dan makrifat? Oh, dia duk cerita tu. Duk cerita makrifat dan hakikat. Sembang bab tauhid tuan-tuan. Dia duk tengah pening tu, sembang. Haram tak betul pun, tapi dia syarah macam betul ya. Kira lepat pun kalah dengan dia lah. Cerita dia tuan-tuan, lepat kira kalah dengan dia. Dia duk pening tu. Ni kata orang Melayu kita ni cukup hebat. Masjid dia tak pernah main, pergi hampa tutup masjid. Dia lah orang yang tentang paling kuat. Geng hadapi masjid pun tak tentang lagu dia. Dia kata aku tak pergi tak apa, pergi aku lawan orang pergi tu semua aku dapat. Dulu tak boleh mayang Jumaat, dia main duduk nak jadi orang nak jadi dajjal belakang. Oh, marah. Mayang Jumaat dia jadi dajjal belakang. Tak Jumaat boleh main, dia haram tak main pun. Bukan orang ni ikut belakang lapai. Dia cerita ni tak? Dia ikut belakang lapai. Tak bagus. Dia bukan nak kata apa bagus. Bagus. Kemudian maka tidur ia. Kawan tu pun tidur. Hak yang dia pegang batu tu, dia baca lagu tu, dia pun lena. Maka melihat ia di dalam tidurnya seolah-olah hari kiamat sudah berdiri dan dihisab akan lelaki itu. Dia tidur, dia mimpi. Mimpi ni tuan-tuan, dia mimpi apa dia? Dia mimpi, dalam mimpi dia kiamat dia dah berlaku. Lepas tu dia ni pun dah sampai saat nak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka telah wajib baginya neraka. Timbang malaikat kata hang ni neraka lah tempat hang, bukan syurga no. Tempat hang neraka jahanam tuan-tuan. Bayangkan saat tu kita duk tengok. Dan bayang kita duk berdiri belakang ni Pak Long, duk berdiri. Tak ada siapa pun yang akan terlepas daripada dihitung amalannya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun terlepas. Kita duduk berdiri tengok tu dia. Seorang jalan terjun, seorang jalan terjun, seorang jalan terjun. Tuan-tuan bayang kita duduk berdiri tunggu Roblox tu pun ketak tak dengar dah. Boleh buat speed track. Habis tu boleh duduk gawang tangan. Dia kata pergi dah aku. Tengok kereta depan kona. Pergi depan kona. Pergi dah aku. Habis baca dah. Waja'alna min baini aydihim saddan. Habis saddan. Tak lepas tu. Waja'alna saddan. Dia kata ayat tamai dah. Boleh tahan lepas sangit nama bang citra lah tu lah. Waja'alna saddan. Kita duk pergi buka tinggal. Waja'alna saddan. Boleh kata nak pergi saddan apa nak balik ni dia kata. Ayat tak main waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim tak main. Duk waja'alna saddan. Boleh kata nak pergi saddan apa nak balik depan tu. Bayang kita duk beratok tu. Tak lepas dah ni. Semiji duk kena tepi. Tu baru duk beratok Roblox boleh trafik. Tu baru duk beratok Roblox je biji. Tuan-tuan bayangkan kita duduk di padang mahsyar, kita duk tengok seorang-seorang. Duk tengok seorang-seorang Allah yang ni duk meniti-meniti terjun. Kan kita duk baca titian sirat akan dibentangkan, akan dihampar, dilentangkan di atas. Di atas apa? Cakap. Dibentangkan di atas neraka. Hak halus dia diibaratkan selai rambut dibelah. Tuan-tuan pun tahu. Dia duduk mangkap terjun. Kita akan rasa dah Allah. Dia tengok dia ni duduk pergi masjid kerak pun terjun sama aku hati pergi ni. Tengok kawan kita sama-sama duduk isap rokok dia lah, oh terjun dah. Dia kata terjun dah. Rokok tak apa, duduk tolak dam haram bayang tak. Minum isap. Nah, masa tak bahari ya no. Dia ingatkan nak tanya kawan dia apa persiapan kita. Pon kita macam mana selamat tu ni. Boleh tengok ni.
Puan kita selamat. Kawan dia hak satu geng tu terjun tak? Dia kata pergi dah. Tengok pula ni duk pinik gunung Jerai duk turun rambut dengan kita terjun dah dia ni. Dia kata hak dia gutu duk bawa turun. Orang naik gunung Jerai duk zikir, dia menurun 5 ekor. Dia naik gunung Jerai belum? Duk tang dia bagi tambah batu kapal tu. Orang duk la ilaha illallah, depa duk turun 5 ekor. Dia kata terjun dah, yang duk turun 5 ekor dengan kita. Tiba-tiba malaikat panggil nama kita, nak lagu mana Pak Long? Tu yang tak peduli dah tu, tak peduli dah. Hang tak pakai apa pun dia tak peduli, nak tengok dah kan Nabi abang kat Aisyah kita tak malu ke? Nabi kita tak nak peduli siapa dah, bukan dunia. Dunia mau tak pakai apa, baru orang duk tengok kita malu ni. Allah sana nak peduli apa Pak Long? Tak ada nak tengok misalkan hang, tak ada dah. Tak Pak Long. Tak lintas depan kita negeri boleh tahan negeri ni, dia kata tak dan. Kok mana pun tak dan. Saya nak kata agak tuan-tuan bukan kita kabut akhirat Pak Long. Rumah terbakar pun kalau tak dan pakai baju tak dan, tengok dah. Rumah terbakar. Nak masuk ambil baju tak dan. Dia tergunting-gunting tak dan Pak Long, tak dan. Ni kawan saya cerita game nikah dua. Dia cerita dia nikah dua bini tak tahu itu bocor. Dia balik duduk rumah mak mentua dia, bawa dia bini nombor 2, mak mentua akan mencin. Tak tahu bocor cerita tu kat bini nombor 1, kak dia tipah ni. Dia jadi kak dia tipah serang kat majlis Cik Asnah. Teringat cerita Abang Jamil lah. Kawan baru keluar hari Jumaat, nak pergi sembahyang Jumaat. Baru keluar duduk tengah mandi dalam dia. Nak pergi sembahyang Jumaat. Dia kata duduk tengah-tengah mandi, tak duduk dengar roi doa. Duduk ingat ke apa tak tahu lah. Duduk tengah mandi, leyak kat dapur. Duduk tengah duduk buah sabun kat muka ni. Adik ipar tu pergi ketuk pintu. Lekah, lukak mana lekah. Gerak mana lekah. Dia kata kita duduk tengah sabun muka. Dia kata bini mai, buka pintu tu lari terus. Kentola apa haram tak ada pakai. Dia kata, hak tu baru bini mai. Kain tolak tak ada. Dia kata tu saya kata tak fikir lah. Dia kata tahu dah mampu pergi janji aku selamat dulu. Dia kata baru bini ligan kain tolak tak pakai dah. Tu nak fikir akhirat. Kawan tu tengah basuh muka. Pak Long, waktu tu Pak Long, tiba-tiba malaikat mai kata dekat dia, habis dah. Hang ni tempat hang dah mana? Tempat hang dalam neraka. Maka dibawa akan dia kepada satu pintu daripada pintu neraka Jahannam. Malaikat irinlah bawa dia mimpi ke mana? Satu pintu daripada pintu-pintu neraka Jahannam. Dia mimpi. Maka datang satu batu daripada 7 batu itu mencampur akan dirinya atas demikian pintu tu. Maka berhimpun segala malaikat azab atas mengangkatnya. Maka tidak kuasa malaikat itu. Maka dibawa akan dia kepada pintu yang kedua. Tuan-tuan faham tak? Kan 7 batu yang dia pegang tadi dia baca tu. Ya ayyatuhal ahjar tu. Bila malaikat ni bawa dia ni nak pergi ke pintu yang pertama, dia kata dalam mimpi aku nampak apa dia? Satu batu tu terpelantin mai terkena pintu neraka, jatuh batu tu depan pintu neraka. Mai malaikat ni nak angkat batu tu tak ada kuasa. Tak terangkat pintu tu. Malaikat ni bawa dia pergi ke pintu yang kedua pula. Pergi ke pintu yang kedua, maka datang batu yang kedua seperti batu yang pertama itu juga. Dan pelantin pula batu yang kedua kena kepada pintu yang kedua, jatuh batu itu di depan pintu yang kedua. Tak terangkat pula sebab berat. Demikianlah sehingga 7 pintu kemudian benda yang sama tu terjadi kepada 7 pintu neraka Jahannam tu. Maka dibawa akan dia ke arasy. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, hai hambaku, telah engkau mensaksikan segala batu itu? Dia kata aku teringat dengar Allah Taala kata, hai hamba, tengok dah apa yang berlaku kepada 7 batu tu, maka tiada ia mensia-sia akan hak engkau. Tak ada apa yang berlaku, semua dia jaga.
dan aku naik saksi atas syahadah engkau atas mentauhidkan aku, masuk olehmu akan syurga. Maka tatkala hampir ia daripada pintu syurga, maka segala pintu syurga terselak, maka datanglah syahadah la ilaha illallah dan dibuka akan segala pintunya, maka masuklah demikian lelaki itu. Di depan pintu syurga terbuka dengan kalimah la ilaha illallah. Tu dia nak habaq tuan-tuan, dua cerita ni nak habaq apa dia? Betapa besarnya fadilat menyebut kalimah la ilaha illallah. Lepas tu dia tulis apa tepi tu Ustaz Ibrahim tu, dia tulis apa tu? WALLAHUAALAM wallahu alam. Ha, dia tulis kan tu nama dia kan. Betul tak Ibrahim? Dia tulis wallahu alam dia tu. Tu dia tulis sambung tu. Monti ah, kurma kambing duk tunggulah tu. Dia kata dia tu. Amboi dia noh. Cerita dia tulis wallahu alam tuan-tuan, bila saya kata tu dia kata saya bohong. Tu wallahu alam. Bila sampai stesen kena monti. Insya-Allah kita akan sambung perbahasan kitab kita ni pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Dua cerita kita dengar malam ni tuan-tuan. Satu cerita Nabi nak bakar anak tu sebab mak dia tak mau maaf. Cerita yang kedua, kawan ni baca kalimah syahadah dekat batu yang dia nak lontak dekat jumrah tu, lepas tu dia mimpi. Dua cerita ni pun cukup memadai dah kalau kita ni faham. InsyaAllah bulan depan kuliah kita pada hari Isnin minggu yang ketiga ni tak ada, sebab kita akan ganti dengan program mega sebenar menyambut kedatangan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah majlis kita lepas maghrib ke lepas Isya Ustaz Ibrahim bulan depan? Lepas maghrib. Apalah yang tu tuan-tuan tengok baliklah pengumuman. Kita akan buat bicara bulan depan bersama saya dengan saudara Iwan Syahman, Iwan Dangdut. Kita akan buat di luar Ustaz Ibrahim kan? Kita akan buat di luar, pentas di luar. Tuan-tuan mainlah dengar Iwan dia menyanyi lagu malam tu apa semua, tuan-tuan main dengar lah. Iwan Dangdut tu zaman 46 lah. Dia duduk menyanyi lagu dengan Malina apa semua tu. Bulan depan Malina tak ada lah. Dia akan berganti dengan Usamina. Dia akan berganti dengan saya bulan depan. Jadi kita tak mengaji kita akan adakan buat bicara forum sempena dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak insya-Allah pada bulan hadapan. Tuan-tuan pekat mai ramai-ramai lah. Lepas tu bulan Ramadan, lepas Ramadan kita sambung pembacaan kitab kita juga insya-Allah. Untuk malam ni saya rasa cukup sekadar tu dulu sebab kita ada kenduri dan saya pun ada berjanji dengan orang nak jumpa saya. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. Selepas solat Fardhu Syam macam biasa ada tuan-tuan, ada tabung untuk dana pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah, dan juga ada jualan top koko dekat Aita di luar sana insya-Allah. Wallahu alam, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.